Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung kitab tafsir kita, surah An-Nisa. Kita sampai kepada ayat yang ke-36, dah habis dah. Berkenaan dengan sombong, berkenaan dengan takabur. Kita sambung sikit lagi berkenaan dengan takabur. At-takabbaru 'alal mutakabbir sadaqah. Takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Dia sombong, kita sombong balik pada dia, maka itu sedekah pada dia. Sedekah pada dia. Artinya, jika orang yang takabur menghadapi engkau, janganlah engkau merendah, merunduk kepadanya. Sayyid Abdul Qadir Jilani yang masyhur itu, seketika wazir besar atau khalifah sendiri datang menziarahinya dengan sikap angkuh kerana jabatan. Mungkin segera beliau keluar, dan ketika menghidangi orang itu makan, beliau sendiri yang melayaninya, bahkan beliau berduduk bersila di hadapannya. Maka kita ni dengan orang yang takabur, kita pun takabur juga. Dia buat mari segala kelengkapan, kita pun buat keluar kelengkapan kita juga, supaya meredakan dia punya takabur tu. Jangan duk dia rasa bangga, dia rasa dia lebih pada orang ni. Baik, kita masuk dua perkara. Takabur yang pertama, yang keduanya fakhur. Fakhur maknanya apa? Bercakap tinggi diri, meninggi diri. Nama dia fakhur. Orang yang meninggi diri, membanggakan diri. Kalau dia cakap, dia yang paling pintar, orang lain semua bodoh belakang. Ini nama dia apa? Fakhura. Dia yang pandai, dia yang doktor, orang lain tak doktor. Dia yang ulama, orang lain ulama semua. Dia yang ulama, orang lain tak boleh pakai. Dia terror pada imam mazhab lagi. Hari ni orang dah berani tolak imam-imam mazhab. Dia tak mau pakai imam mazhab. Dia kata kita terus Quran dan hadis. Tak payah nak pakai imam-imam, ulama-ulama. Kita direct terus dengan Quran dan hadis. Hari ni punya pengajaran. Ulama-ulama ni dia orang tolak, tak mau. Jadi kalau tuan-tuan jumpa orang yang kata kami tak mau pakai mazhab, kami tak mau pakai ulama fiqh Syafi'i ke, Hanafi ke, Hambali ke, Maliki, kami tak mau. Kami nak terus Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan panggil dia orang, tanya dia orang, kamu pandai baca Quran tak? Kamu pandai tak baca Quran? Pandai. Kamu baca Quran, kamu belajar baca Quran tu daripada siapa? Pada ustazah di kampung. Ustazah mengaji dengan siapa? Ustazah punya ustazah. Ustazah punya ustazah mengaji dengan siapa? Ada direct kamu ambil Al-Quran tu daripada malaikat Jibril? Nabi ambil ambil Al-Quran tu terus direct pada Jibril bagi kat dia. Adakah kita hari ni baca Quran terus direct pada Jibril? Tak, kita baca Quran tu daripada guru kita. Ustazah sana, ustaz sini ambil tajwid, ambil bacaan. Maknanya kita perlukan kepada ulama yang memahami pada kita, dan kita belajar daripada dia. Jadi kenapa yang kamu nak tolak ulama-ulama ni? Mereka lebih memahami. Cuba kita tengok sahabat-sahabat Nabi ada berapa ratus ribu orang. Cuba bagi jawapan. Sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi tu berapa ribu orang? Sejuta kah?
di Madinah masa itu. Ulama-ulama mengatakan sekitar 120,000 orang sahaja. Daripada 120,000 orang, berapa ramai yang boleh mentafsir Quran? Berapa ramai yang diiktiraf sebagai orang yang boleh menafsirkan Quran? Adakah semua? 18 orang saja. 18 orang saja. Salah seorangnya ialah Abdullah bin Abbas. Hak lain tak? Hak lain pun rujuk pada dia. Walaupun mereka sahabat juga pun rujuk juga pada Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas. Datang orang kita ni bahasa Arab pun tidak, keturunan Arab pun tidak, tah mana punya keturunan tak tahu, tiba-tiba berani pergi tolak ulama yang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang belajar daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan berhati-hati, hari ni ada gerakan yang membuat gerakan jangan kita ikut ulama, kita hanya ikut Nabi dan Al-Quran direct. Sedangkan dia baca Quran tu pun dengan tok guru dia. Dia belajar semayang tu pun dengan guru kafar dia. Kenapa tak belajar direct dengan Nabi? Kita belajar semayang ni dengan siapa? Guru kita, sekolah rendah tu, Ustaz Harun, Ustazah Kamriah. Duk belajar dulu-dulu ni, belajar sifat 20, belajar fiqah lah. Kursus haji pun kita dengan siapa? Kita kursus haji ada direct, kita pergi ambil. Tak mana Nabi ni aku nak kursus haji. Nabi tak ada dah, tapi ilmunya al-ulama warasatul anbiya, ambillah warisan dia daripada para ulama. Jadi tuan-tuan faham, kena berhati-hati dengan gerakan ni yang kata kita tak payah ambil ulama ni, kita ambil Nabi dan Al-Quran direct ni. Baik, kemudian dia kata menyebut bahawa dia paling pintar atau gagah berani, atau si anu itu yang telah pernah dibantunya. Ini fakhur. Dulu dia tu miskin, saya yang upkan dia. Ini fakhur. Dulu dia tu papa kedana, saya lah yang bagi dia kaya tu. Itu fakhur. Dulu atas meja dia tak ada air mineral, saya yang bagi. Nampak tak? Jangan duk ungkit pula. Maka duk membangga-banggakan itu, nama dia apa? Nama dia fakhur. Dah bagi-bagilah. Okey, dah tolong-tolonglah. Tersadar diungkit-ungkit, duk dibangga-banggakan. Tak payahlah. Atau membanggakan keturunan nenek moyang, kabilah dan suku. Itu pun fakhur. Kita duk bangga dengan keturunan kita. Saya ni belah mak keturunan Nabi Muhammad. Ui, dahsyat. Sebab mak saya Syarifah. Oh, keturunan bapak mana pula raja. Keturunan Raja Bersiung tu keturunan bapak saya. Oi, subhanallah. Okey. Jadi ada orang yang datang, kami ni keturunan Habib, Ustaz, Habaib, kami ni keturunan Nabi Muhammad. Ui, subhanallah, alhamdulillah, untungnya saya. Ni kami ni Habib semua ni. Saya pula jawab, saya keturunan Nabi Adam. Hang keturunan Nabi Muhammad, aku keturunan Nabi Adam. Agak-agak dia diam tak? Dia diam. Jadi kita nak, itu yang kata tadi dia, takabur kepada orang yang takabur. Kamu duk bangga kamu keturunan Nabi Muhammad, saya pun bangga agak saya keturunan Nabi Adam. Tak tahu kalau orang lain keturunan beruk. Siapa mengaku keturunan beruk ni? Allahu Akbar. Boleh kata manusia ni asal pada beruk. Beruk betul. Baik, kemudian kerana orang jahiliah selalu membanggakan kerana dia adalah hujung daripada kebesaran orang dulu. Dia duk bangga, tetapi tidak sanggup membanggakan bahawa pangkal daripada kebesaran dia akan disambut oleh anak cucu. Dia duk bangga cerita hak dulu keturunan dia ni cucu Datuk Merah. Cucu Datuk Merah, Nordin Ahmad berlakon dengan Latifah Umar. Terus Yatimah M. Osman.
Penggambarannya buat di Terengganu. Awang sulung, kerja dia apa? Belaga ayam. Dia duk bangga bahawa kampung ni cucu dia, tok dia yang buka, tok merah buka. Maka dia pun hidup seronok lah. Dia kerja dia belaga ayam saja. Dia duk bangga dengan keturunan dia, tapi dia tak ada kerja apa. Orang lain duk dalam kampung tu buka bendang, buka kebun, buat rumah, buat harta. Dia pula kerja belaga ayam. Ni cerita cucu Datuk Merah. Kemudian mengorak pula isteri ketua kampung pula, anak ketua kampung Rosia Timah. Rosia Timah pun kenal kat dia lah dah. Segak duk menyanyi tepi sungai tu. Banyak kumbang beredar berkeliling. Ingat lagu tu? Hanya serumpun sahaja yang tumbuh menghijau, banyak kumbang beredar berkeliling, hanya satu ku idam dan ku igau. Nak sambung lagi? Wahai angin lalu sampaikan salam, salam yang penuh. Itu nama dia Kamariah No, nama dia. Kamariah No ni adik Hamzah Dolmat. Woi, tahu semua ustaz. Al-Hafiz. Baik. Jadi duk bangga dengan yang dulu-dulu ni. Apa yang nak dibanggakan hang? Nak bangga apa pula untuk anak cucu hang? Kamu bangga pada keturunan kamu Datuk Merah. Nanti anak kamu, cucu kamu nak bangga siapa pula? Kita lah yang kena membina kita untuk generasi kita pula. Kalau kita duk bangga dengan generasi kita dulu tanpa kita membina untuk kita, macam mana cerita? Maka tak habis-habislah kita ni, orang Melayu kita ni duk sebut kita ni tuan, kita ni ialah tuan, ketuanan Melayu, ketuanan Melayu. Kubur orang Melayu pun dia pun tolak. Nak bina sarang burung walid punya bangunan, habis batu nisan tak ke tepi. Antum tak tengok dia dah keluar dah. Jaya Nualik beli tanah tu nak pasangkan, nak binakan sarang burung walid punya bangunan. Habis kubur-kubur orang Melayu. Apa Melayu boleh buat? TikTok. Apa orang Melayu buat? TikTok saja. Kerja dia tu, kerja dia bergaduh, kerja dia cakap, tak habis-habis. Kerja dia main bola, tak menang-menang juga. Tapi mereka ambil satu persatu. Alasan dia tanah kubur tak digezek. Sebab tu tuan-tuan yang mana wakaf ke apa ke, pergi gezek. Ni tanah kubur, jangan ada siapa duk pergi ambil. Tak gezek, mereka tengok tanah tu kosong, dia beli. Sebab hari ni wang raja. Macam mana Syahya Nualik tu boleh tahu tanah tu tak gezek? Ada orang Melayu hak kerja ada jabat-jabat tertentu bagi tahu. Itu dia jawapan dia. Kayu tu bila dibuatkan hulu kapak, maka kapak itulah yang menebang pokok yang menjadikan hulu dia. Maka kayulah yang memotong kayu, batulah yang memotong batu, berlianlah yang memotong berlian. Maka bangsa kita ni pun dipotong oleh bangsa kita sendiri. Cah keting sana, potong sana, kerat sana. Kalau kita pertahankan hak kita, tak ada siapa berani usik. Ini sampai kubur tok nenek kita apa dia masuk. Kubur tok nenek kita, cuba kubur tok nenek depa kita masuk. Ini sepikir kan tuan-tuan. Tak habis-habis duk bangga dengan keturunan kita, tapi apa yang kita nak banggakan pada anak cucu kita? Kalau apa yang kita buat sekarang ni tak boleh membanggakan pula anak cucu kita. Sedangkan tok nenek kita dah mewariskan bumi yang cantik dah untuk kita. Tempat elok lah. Dia puga elok lah, jaga elok. Tapi tak, atas dasar wang, rasuah dan sebagainya, habis. Baik. Kemudian ayat yang ke-37 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil juga, dan menyembunyikan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka daripada karunia-Nya.
dan telah kami sediakan untuk orang yang kafir itu azab yang menghinakan. Sekarang kita tengok pula surah An-Nisa ayat 37. Orang yang bakhil. Ayat 36 Allah Ta'ala perintah supaya buat baik. Dengan Allah jangan syirik, dengan mak bapak kena buat baik, dengan adik-beradik kena buat baik, dengan jiran dekat jiran jauh kena buat baik, dengan ibnu sabil kena buat baik. Jangan sombong, jangan belagak. Itu ayat 36. Ayat 37 Allah Ta'ala cerita pula satu sifat yang ada dalam diri kita. Saya berada bakhil, Ustaz Ahmad berada bakhil. Semua orang ada sifat bakhil ni. Cuma nak tunjuk dengan tak tunjuk ya. Cuma nak layan dengan tak layan saja. Cuma kita ni nak membesarkan ataupun tidak membesarkan, ataupun nak buang terus sifat bakhil tu. Ni kita tengok, iaitu orang yang bakhil dan menyuruh manusia pula agar menjadi bakhil. Allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang yang bakhil, satu, ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan dia suruh pula orang lain jadi bakhil. Ada dua tak? Ada dua. Dia bakhil untuk diri dia seorang. Satu lagi, dia suruh orang lain bakhil. Dia ajak orang lain. Ni tak guna punya orang. Kalau bakhil untuk dia seorang, nama dia Haji Bakhil. Dia seorang hanya kedekut. Tapi kalau dia ajak orang lain pun kedekut juga macam dia, itu nama dia Haji Bakhil bin lebay kedekut. Double punya kedekut. Dia ajak isteri dia kedekut, dia suruh anak-anak dia kedekut, dia ajak kawan-kawan dia kedekut. Kamu tak sedekah ke dekat mangsa banjir tu? Buat apa sedekah? Dia orang dapat bantuan tu. Ish, tak payahlah. Ya tak ya juga, kamu jangan bagi. Dia orang dapat bantuan. Yelah aku tak bagi. Ni dia golongan ni, golongan dah lah kedekut, ajak orang lain pula kedekut. Inilah manusia yang telah mulai keluar daripada garis Tuhan. Garis tu daripada hukum Tuhan, hudud Tuhan. Allah suruh kita jadi pemurah, bersedekah. Jangan takut bila kita sedekah, Allah ganti. Susah hati apa? Allah akan ganti balik apa yang tuan-tuan sedekah tu. Allah ganti, jangan takut. Tapi kita kadang-kadang tak yakin dengan Nabi. Kita rasa bahawa macam Allah tak mau ganti. Allah ganti, jangan takut. Dah dijamin siapa yang sedekah tak akan miskin. Tak akan miskin orang yang bersedekah. Ini penyakit yang pertama, ialah bakhil. Ini pun sudah mulai suatu bayangan daripada syirik. Dia telah mencintai harta lebih daripada mencintai Tuhan yang mengurniai harta. Kita ni ada tanah. Sayang tak tanah kebun kita tu? Mana sayang? Tanah kebun ke yang bagi tanah kebun? Sepatutnya kita sayang pada yang bagi tu. Allah bagi macam-macam kat kita. Allah bagi pokok durian jadi, tanam 5 tahun hidup, keluar buah dah 4 tahun keluar dah. Buah pertama luruh ni pergi hantar kat orang masjid. Pas sembahyang subuh hantar dulu. Ni hak datang ni baik-baik belaka. Syukur pada Allah. Cantik buah tu Haji. Ini buah yang awal keluar. Buah sulung ni, pokok yang pertama buah ni, saya bagi tuan-tuan dulu makanlah, doalah, mudah-mudahan murah rezeki dapat kita kongsi sama. Ini kadang-kadang kita ni buah pelam tak bagi ke orang. Jiran minta, isteri saya mengidam, duk minta buah pelam boleh tak? Lah yang tu lah saya duk simpan untuk saya. Duk baluk dengan kertas daripada mula-mula putih lagi. Tak dapat laku, pergilah tepi jalan, banyak buah pelam jual. Depan Speedmart ada jual, bawah tali api ada jual. Duk cerita buah pelam. Duk jual tak? Buah gerai tepi jalan tu.
siang-siang lawa ya. Buah buah limau, bolang bakui. Cuba lalu belah malam. Dia tutup dengan plastik. Dia tutup dengan plastik biru, dia balik tidur. Besok dia buka plastik jual pula. No. Tuan-tuan rasa apa? Rasa je mana? Rasa macam buah tu dihargai. Kalau orang buah racun lah malam-malam atas buah tu, tuan-tuan beli pula besok macam. Kadang-kadang kita malas nak simpan buah, nak bolang bakui, nak simpan balik renyah. Dia kata ustaz tinggal gitulah, siapa nak curi pun buah pelam. Sebab tu kita ni kadang-kadang membeli tak kaji. Manusia jahat ni macam-macam. Dia boleh buah racun, dia boleh buah tai. Kita pula pegang buah pelam tak basuh dah. Saya bukan makan kulit ustaz, saya makan isi, dia buang itu ya. Basuh lah dulu walaupun dia berkulit. Ustaz pun jarang basuh kulit durian. Aku suka hang lah. Cakap pandai, pulang kat hang. Nak basuh buah rambutan, pulang lah kat hang. Kita cerita berhati-hati. Sebab manusia ni penuh dengan hasad dengki. Dulu dekat Medan Kek tu, handphone punya banyak, public pun tepi jalan tu, bas express sampai orang cari public pun. Masa satu mana ada handphone, bawa duit siling lah pergi cari gagal tu. Dekat 10 tu ada orang berak, dia ambil taik dia lumur kat gagang tu. Punya busuk hati perut. Orang turun bas 2 pagi 3 pagi mana nampak. Dia dah bos sini agak-agak bau apa. Halo, haram jadah betul tak? Jahat manusia ni. Yang jenis saja nak dengki pada orang, saja nak buat benda tak elok. Sebab tu jaga-jaga. Kita bukannya hidup dengan manusia baik semua. Ada yang otak dia kuning, ada otak biru, ada otak berkarat, ada hati berkarat. Baik. Orang yang berani hendak mengambil sebanyak-banyaknya daripada masyarakat. Orang yang begini hendak mengambil sebanyak-banyak daripada masyarakat, tetapi memberinya sangat sedikit. Kerja dia alhaakumut takatsur. Kerja dia kumpul. Nak bagi balik, dapat 10,000 bagi RM1. Itulah nama dia bakhil. Dia lupa yang bagi itu Allah kata bagilah, sebab tu aku bagi dekat kamu, supaya kamu boleh sebar-sebarkan, tolong bahagi pada orang lain. Tolong Ustaz Ahmad cari kat upacik tak jumpa, dekat nak habis kelas lah ni. Lagi setengah jam kita nak habis ni. Baik. Ayat 37 surah An-Nisa. Ustaz Ahmad pun tak jumpa. Atas sekali tu. Muka surat sebelah ada Ustaz Ahmad. Orang yang begini Tuhan yang mengurniakan harta. Atas sekali. Mengurniakan harta. Orang yang begini hendak mengambil sebahagian sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Ada tak jumpa, mari saya cari. Tuan-tuan tulis muka surat, tulis tarikh. Hari ni nak berhenti habis tarikh apa tulis. Jumpa Ahmad? Lain, dia cetakkan banyak lain. Ada hanya lain. Jumpa Ahmad, orang yang begini hendak mengambil sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Okey. Orang yang begini hendak mengambil sebanyak-banyaknya daripada masyarakat, tetapi memberi sangat sedikit. Jumpa Ustaz Ahmad? Okey, bagi tanda kat cik. Okey. Dia memuji kesalahan dirinya bahawa begitulah yang benar. Dia kata dia tak bagi pada orang tu bagus. Puak-puak ni berkalih bagi sekali tiap-tiap hari minta. Ni orang kaya punya cakap. Puak-puak ni bukan boleh bagi muka. Sekali lagi kita bagi lagi, dia minta lagi. Bagi dia minta lagi. Itulah nama kedekut.
Habis tu kamu duk minta pada Allah, Allah dah bagi tiap-tiap hari, cuba Allah stop nikmat pada kita. Allah stop kita ni tak boleh menafas. Baru kita tahu. Tu gabai-gabai duk cari nafas lemah. Sekarang ni Allah Ta'ala bagi kita bernafas elok, pakat tak mau semua. Daripada selapis naik 2 lapis, main 3 lapis. Apa ni? Pelik tak? Saya rasa pelik. Masa tidur tak mau pakai pula. Masa makan boleh cabut. Masa main boleh buka. Habis-habis main pakai balik. Waktu main tadi dia pergi mana benda tu? Dia duduk rehat tepi, duduk sebelah pengadil kat tengok. Dia pun duduk main jangan kacau. Habis-habis menang je badminton, siapa kalah siapa menang, jom pakai balik. Boleh kita serang balik. Kita ni bodoh ke apa? Otak ni rasa macam jatuh kat bawah, aku tak tahu nak kutip tak mana. Nampak bahasanya tu? Pemikiran kita ni. Bayangkan kalau Allah stopkan darah kita daripada mengalir, tapi tetap kita ni dapat oksigen, darah kita mengalir, jantung mengepam dengan baik, buah pinggang buat kerja dengan baik. Kamu tak nampak ke Allah bagi rezeki macam tu? Tengok-tengok bila Allah bagi rezeki pada kamu, kamu boleh cakap, minggu lepas dah bagi. Makcik tak derma ke dekat masjid? Minggu lepas bagi dah. Cubalah minta nasi, minggu lepas dah makan. Ya Allah, minta nasi, tahun lepas kan dah makan. Kalau boleh nak 24 jam makan. Tapi bila nak memberi, dia berkira jam. Tak korban tahun ni makcik. Makcik dah korban tahun 76. Lamanya. Makcik pun tak nikah lagi zaman tu. Duk ingat lagi korban kambing 76. Yang 2021, 2020 tak korban. Dia tak rasa apa. Ni nama dia kudukut lah. Piramli sebut apa? Kudukut lah ini orang. Baik, kemudian dia memujikan kesalahan dirinya bahawa begitulah yang benar, tak bagi itulah bagus, kedekut. Dan menyembunyikan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya daripada kurnianya. Dia sorok pula, wa yaktumu nama atahumullahu min fadlih. Dia sorok. Sebab itu kita ni bila dapat nikmat, pakai. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad, pakai. Kereta ada yang duk numpang orang siapa? Aku naik kamu tahu, aku tumpang kamu tahu. Pakailah, bawa lah mai pada rumah. Lesen ada, mata terang, kaki kuat. Pak siapa yang tak nak naik kereta kamu? Kawan tu ada kerja lain lagi, lepas kelas lagi nak pergi klinik. Dia nak cocok booster. Temu janji pukul 12.30. Sekali nak pergi hantar kamu. Dulu kamu agak singgah kedai semayam pula beli telur. Dia kita tak tahu apa urusan dia. Mungkin dia nak pergi bank, temu janji pukul 12.30. Sekarang bank temu janji. Tak ada temu janji beratur panjang lah. Tak pun tak boleh jumpa terus. Sebab tu tuan-tuan buat bank sendiri di rumah. Tak payah temu janji dah. Dia pun nak duit kita, dia pun nak pakai duit kita, tapi nak buat, payah sungguh sekarang ni. Padahal duit kita tu lah dia pun bagi pinjam pada orang lain. Daripada pinjam tu dia pun dapat bunga pula. Untung juta, berbilion setahun. Tapi duit kita jadi macam duit pok dia pula. Itu tak simpan di rumah lah. Simpan di rumah tu bakar ustaz. Aduh, susah sungguh lah ustaz. Payahlah zaman sekarang ni. Tak nak kata apa, itulah sistem kapitalis yang kita duk amalkan sekarang. Jadi susah kita balik. Kalau kita ikut hukum Islam senang. Senang hidup tuan-tuan. Tak ada siapa nak mencuri. Curi potong tangan. Tak ada siapa nak ambil riba. Tak ada siapa nak rasuah. Itulah Islam. Tapi orang kita sendiri tak mau. Tak sesuai lah. Tak sesuai zaman sekarang lah. Islam ni hanya sesuai untuk zaman Nabi, boleh lah. Zaman sekarang tak boleh kita duk campur dengan cahaya nu alif lah. Kita tak boleh duk kira mereka sampai kiamat tak boleh buat apa. Kita kira hak perintah Allah bagi senang hidup.
Baik, kemudian menyembunyikan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka daripada kurnianya. Apa yang telah masuk dalam pundi-pundinya jangan harap dikeluarkan lagi. Ni nama dia genggam tak tirih. Dapat bola peti besi. Cikgu datang minta derma pun tak bagi. Siap tanya cikgu tu lelaki ke perempuan? Ingat tak cerita P. Ramli tu, Haji Bakhir demam. Labi, tu Haji demam. Hai, tadi sihat demam. Kalau tak percaya hang main tengok dia demam. Tuan Haji, Labi dia pecah lubang tu Haji. Cilaka punya budak, nampak entah. Terus demam terus. Apa dia kata kat cikgu dua orang? Labu, berapa nak kasih? Ada RM1 saja tu Haji. Bagus, kasihkan RM1 sama ni cikgu, kata dia. RM1 saja, budak-budak tak boleh pakai duit banyak-banyak, kata dia. Padahal dalam peti besi punya banyak duit. Ini contoh orang kedekut, sorok. Patutnya bila orang datang ke rumah, alhamdulillah, awak bawakan pahala untuk saya. Melalui awak lah saya dapat pahala sedekah, terima kasih. Senang-senang datanglah lagi. Agak-agak ada dialog tu. Senang-senang datanglah lagi. Tak ada pasal lah, dia kata. Menyemak ya. Padahal kalau dia bagi doa tu kita dapat. Malaikat doa pada kita. Malaikat rahmat doa. Tapi sekarang ni kita tengok doa kita tak apa nak mustajab macam pun. Okey. Rumah kita rasa tak selesa ya pun. Panas je rasa nak bergaduhnya laki kita. Saya jumpa bergaduh, saya bergaduh jumpa. Anak-anak pun tak apa nak ngam. Pasal apa? Jawapan dia salah satunya rahmat tak ada. Pasal apa rahmat tak ada? Malaikat rahmat tak masuk. Walaupun nama kita Muhammad Rahmat. Nama suami tu Muhammad Rahmat, nama isteri Rahmatiah. Mana dia Rahmatiah? Lama tak dapat pergi mana? Duduk kat belakang Rahmatiah. Suami Muhammad bin Rahmat, isteri Rahmatiah. Tapi kalau malaikat rahmat tak doa, apa boleh buat? Sebab apa? Salah satunya malaikat rahmat tak masuk dalam rumah. Sebab apa dia tak masuk? Dalam rumah kita ada patungan, ada gambar-gambaran. Yang tak masuk dalam rumah, malaikat tak masuk dalam rumah. Kalau ada gambar patung apa semua ni, malaikat apa? Malaikat rahmat tak masuk. Malaikat maut masuk tak? Jangan tuan-tuan duk beli patung besar-besar pula. Pasal apa ni? Malaikat tak masuk. Dia takut tengok patung. Tu yang saya ni, malaikat maut pun takut. Maut takut nak cakap. Kau hang mati timpa dengan patung tu kot. Yang tak masuknya malaikat rahmat. Malaikat maut masuk tak? Malaikat hafazah masuk tak? Masuk. Dia bukan tinggal kita. Malaikat yang kiri kanan kita tu, nama dia malaikat hafazah. Yang belah kanan pun ada, yang belah kiri pun ada. Yang tu masuk. Yang tak masuk rahmat. Malaikat rahmat ni lah yang tak masuk. Bila dia tak masuk, doa kita pun dia tak aminkan. Tidak, dia tukang doa kat Tuhan. Dia ni semayang malam, ya Allah, kabulkanlah doanya. Ya Allah, dia ni rajin baca Quran. Ya Allah, sinarilah rumahnya. Inilah gunanya malaikat rahmat, doa untuk kita. Tengok-tengok kita ada patung menang sepak takraw. Suami kita menang dapat piala sepak takraw, ada patung duk sepak bola tu. Ada patung tu. Belum masuk lagi gambar kita menikah tu. Pakai sanggul Suraya. Ingat sanggul Suraya bulat kat belakang. Panjang 4 orang 5 orang duk baris. Pakai baju kebaya batik lepas. Tu nama dia Orkes Suraya. Sanggul bulat lah. Kita duk menikah nak duk cocok sanggul dia dekat 20 batang. Pakai sampin, pakai baju pengantin, songket biru. Ini kalau dulu-dulu kita menikah je tu. Duduk atas kerusi, duduk bersilat di bawah. Kerusi biasa ya, ambil batik lepas, letak pula. Tutup kerusi tu. Hak tukang kipas, hak tukang bersilat. Maka gambar tu kita letak. Jadi ni punca punya malaikat tu tak mari.
Okay, jadi kalau masa kita duk rasa ini aku ni pasal apa ni, nak bangkit semayang jadi susah sangat anak-anak aku ni, pasal apa ni, suami dah bangun dah pukul 6 nak semayang subuh, boleh tidur balik pasal apa ni, pukul 6 tu dah kejut dah bang, subuh bang pukul 6, awal lagi subuh nak 15. Orang sekarang duduk benung, dia duduk benung buka puasa 7:22, lambat buka puasa ni. Aduh, besok Ramadan mau 7.30 pula. Aduh tak habis-habis. Dia duduk kira bulan Ramadan nak akan datang ni, waktu berbuka 7.30. Kenapa lah bulan Ramadan hari tu tak 6.50 hari tu? Apa susah tuan-tuan kalau rasa-rasa lambat buka puasa 7.30, tuan-tuan naik kapal terbang pergi Sabah pukul 3 awal sana, punya kedekut dengan Tuhan. Itulah nama dia kedekut. Kedekut ni bukan setakat tak bagi sedekah, tak bagi zakat, kedekut dalam semayang, kedekut lepas semayang, habis-habis semayang tak ada zikir, terus bangkit, kedekut lah. Semayang sunat pun tak buat, kedekut lah tu. Subhana Rabbil A'la pun tak baca. Bila tanya kenapa tak baca, sunat je. Tak baca iftitah, Allahu Akbar kabira, sunat. Dengan Tuhan pun berkira, Allahu Akbar, tapi nak harta melimpah ruah. Okey, saya ni terima kasihlah tuan-tuan bagi saya macam-macam. Opah cik bagi cucu Jawa belah 4, siap-siap belah dah opah cik bagi. Cucu Jawa Haji Haina pula bagi ikan, entah mana dia mancing tak tahu. Yang Kak Ina pula bagi pula apa, buah betik lah, pelam lah. Semalam saya makan betik pukul 11.30 malam. Naik pula lah kecil manis aku. Pagi tadi cek 5. Oh elok, kena bagi lagi betik sama dia Kak Ina, tak bagi betik lagi. Alhamdulillah 5 hari ni boleh makan nasi. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut tentang pemurah dan kedekut, dia sangat luas. Menjawab salam tu pun pemurah lah tu, memberi salam tu pemurah lah tu. Ini jumpa tak bagi salam, tak kenal, bagi salam buat apa? Kalau kita ni pemurah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tiap-tiap hari, pasal apa? Bagi pahala pada orang. Bila dia jawab, dia dapat pahala. Kita bagi salam dapat 2 pahala. Baik, kemudian nanti barang itu akan keluar juga setelah dia mati untuk dibahagikan centang perenang oleh orang lain. Habis tahta harta kita ni dapat kat siapa? Dalam bank tuan-tuan sekarang ni ada 200,000 punya kedekut. Datang barakah ni, kata-kata kalau kata dia bos RM1 sehari dalam tabung belakang tu clear. Dah ada kata dulu buah RM30. Bila? 2008. Astaghfirullahalazim. 2008 pun pondok pun tak banyak, Ustaz Ahmad pun duduk sekolah lagi. Dia duk ingat hak 2008. Itulah harta yang nak tolong dia dalam kubur. Itulah wakaf dia yang nak sampaikan dia terang benderang dalam kubur. Tapi bila dia kedekut, dia kata dia nak simpan untuk hari dia tua, tak dan tua mati. Harta tadi pi ke mana? Tak tahu pi mana. Dapat kat anak dia lah Ustaz. Ya, dapat pada anak. Buat anak tu buat loan, cagakan, gadaikan rumah, tak lepas bayar, rumah bank ambil, jadi harta bank. Anak kamu menikah, dapat duit harta kat dia tu, rumah dia pula mati, rumah tu dapat kat menantu. Menantu pula menikah lain, menantu pula mati, rumah tu dapat dekat suami baru dia. Kita kenal tak suami baru dia? Tak kenal. Datuk kenal, hang buah tak kenal. Nampak di manakah kekuatan Datuk hang tua? Di kerisnya kah? Di tenaganya kah? Kita tak kenal pun. Orang yang tak kenal yang ambil harta kita. Kalau tuan-tuan perasan besok,
Silap-silap besan kita yang balut harta kita. Anak kita mati, harta dapat dekat isteri dia. Isteri dia pula mati tak menikah, harta dapat kat siapa? Pak dia. Pak dia tu siapa? Besan kita, yang tak pernah bayar duit loan, tak pernah tolong kita kerja. Tiba-tiba rumah tu dia duduk sila panggung. Nak jual ke rumah ni? Kita pergi jumpa dia. Dia minta kerja kosong, tawaran kerja kosong. Berat 56 kati. Ni cerita Piramli ni. Minta kerja. Dia duduk sila panggung. Oh, besar rumah ni ya, nak jual ke? Padahal itu rumah Allah yarham besan dia dulu. Begitulah harta yang kita ada sekarang ni. Sebab tu kita kumpulkan harta ni untuk kita. Di mana? Nun, dalam dunia kita pakai. Kedua, pakai untuk akhirat. Simpan siap-siap untuk akhirat. Ada dah. Cerah ada dalam kubur. Ni yang duk wakaf di Al-Barakah, dia buat rumah. Yang bagi tanah tak banyak, 3 rumah bagi tanah. Hak lain tu semua kena beli belakang. Orang duk duduk, orang duk sembahyang, orang duk mengaji, semua dapat pahala dalam kubur. Ni yang kita duk buat dewan ni, beratus orang setiap hari yang buat surau tu, tiap-tiap waktu sembahyang, baca Quran, zikir. Hanya yang dah mati merasai nikmat dia. Kita hak hidup ni tak rasa lagi dah. Jadi nak rasa dah nikmat hak kita wakaf ni? Nak tak? Mati. Tak mau lagi ustaz cadang nak nikah lagi. Sabar Allah. Baik, kemudian kepada Tuhan mereka menjadi bakhil kerana cinta mereka telah tertumpah kepada harta. Akhladahu ilal ardi. Allah sebut dalam Quran kan, harta ni menarik mereka tu kepada cinta dunia. Barang mah ada 10 urat gelang, 10 gelang, 10 urat utas, rantai belum masuk lagi. Ambillah satu bagi dekat mangsa banjir, rumah hanyut, buat keluar satu gelang bagi kat dia. Rumah dia hanyut, tinggal tangga. Nak tidur atas mana tak atas tangga, nak masak pun tak boleh, tinggal tangga. Kita pula gelang 10, rantai 18, cincin 8, bagilah satu. Kita sedekah kat dia. Orang susah dah, jadi miskin sekelip mata. Habis rumah hanyut, banjir datang, sedekah kat mereka. Taklah besok harta tu besok jadi disoai. Gelang kamu ada berapa? Ada 10 urat, rantai ada 18, cincin 8. Kamu buat apa? Simpan. Tak pakai. Dak, takut orang ragut. Tak sedekah, tak mau sayang. Sudah. Buat apa dengan rantai kamu? Saya sedekah kat mangsa banjir, kat Temerloh satu, kat Hulu Langat satu. Yang itulah boleh tolong mereka pun. Suami saya sedekah juga gigi emas dia. Oh, jasa Allah soal pula gigi emas sampai 8. Duk senyum daripada subuh sampai ke malam, nak tunjuk kata ada gigi emas, supaya Allah tak soal kita dan benda tu boleh tolong kita. Maka kepada Tuhan yang mengkurniakan harta, mereka tidak cinta lagi. Yang mereka cinta ialah pada harta. Takut tak pada mati? Takut tak pada mati? Sepatutnya takut kepada yang menciptakan mati, Tuhan tu. Kita hanya nampak yang dicipta, tercipta. Yang mencipta kita tak nampak. Kita hanya nampak makhluk. Khaliq kita tak nampak. Makhluk tu yang dicipta, Khaliq yang mencipta. Jom kita tunjukkan kecintaan kita, kesayangan kita, ketakwaan kita, ketakutan kita kepada pencipta. Orang takut pada COVID, takut pada virus, tapi tak takut pada yang mencipta. Sebab tu saya kata dulu,
dah keluar daripada rumah, dah 5 minit keluar, patah balik sambil maki-maki. Kenapa abang? Kenapa leha? Kamu masuk balik rumah dah 5 minit pergi, face mask tertinggal. Tadi dah letak atas meja tu, pelupa betul lah, celaka betul. Marah dia, face mask tertinggal, patah balik. Tapi dia tak ada pun patah balik kalau tudung dia tertinggal. Kenapa leha patah balik? Tudung tak pakai abang, oi. Ada tak? Selama rok je dia tak bertudung. Sekarang dia takut pada siapa? Takut pada makhluk, tak takut pada pencipta makhluk. Maka diberi ingatlah dalam televisen siang malam, patuhi, 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 sila pakai, sila pakai, sila pakai. Jarang ada dalam televisen tu sila semayang, jangan tinggalkan semayang. Ni yang duk berpusing dalam TV tu, tak berhenti tu, sebenarnya juling mata kita. Tuan-tuan nak tengok di mana? Nak tengok gambar, cakap orang putih, tapi tak faham makna dia. Kita baca tulisan di atas, makna terjemahan dia, translate dia. Di bawah tu pula ada lagi hadap jalan tu, laporan terkini, hendaklah kita mengambil ni, hendaklah mengambil. Letihnya nak baca, hak orang putih kita nak tengok, tulisan kita nak baca. Lah kita ambil tali tip, kita tutup dengan plaster hak hitam supaya tak nampak lah. Depa cerdik, depa naik ke atas pula dah. Astaghfirullahalazim. TV hak atas pula berjalan pula dah. Aduh, apa nak jadilah hari ni. Kalaulah diperingatkan semayang macam tu, macam mana jumpa orang yang tak pakai tu saman, jumpa orang yang tak semayang saman. Kalau kita hari ni jadi salah besar kalau tak pakai menatang ni, jadi salah besar. Sampai ada orang yang mandi laut pakai face mask. Astaghfirullahalazim. Laki bini mandi pakai face mask. Hang bodoh ke apa? Kuman pun kata bodoh betul orang ni. Apa ni? Tapi dua-dua pakai seluar pendek depan orang ramai. Yang haram tak takut. Yang ni yang kita duk baca ni, salah meletakkan ketakwaan. Takwa pada makhluk, tak takwa kepada Tuhan. Baik, cinta pada harta, tidak mencintai kepada yang memberikan harta. Harta kita ni orang Indonesia sebut hanya titipan. Titipan, bahasanya pinjaman. Allah pinjamkan, buat apa kita sombong? Dulu saya dah bagi dah perbandingan pada tuan-tuan. Tuan-tuan ni jaga parking ya. Orang masuk bagi tiket, orang nak keluar ambil duit, duduk dalam kaunter 4 segi tu. Banyak ada kereta masuk, macam-macam kereta lah. Ada BMW, ada Mercedes, ada Proton, ada Viva, ada Kanch, semua ada. Ya, orang sekarang ni dia malas nak sebut habis. Ya, kereta apa? Mers. Okay, kereta apa? Kanch. Wow, bunyi pun Kanch. Chill. Ya. Jadi manusia kan. Tapi kita tengok orang yang bagi tiket tu, mana ada senyum. Tengok mana ada senyum. Dia bagi, tambah budak tol dulu-dulu ni. Sekarang tak ada budak tol lah. Dulu pekerja tol. Sampai kena buat kempen, senyum, 3S, senyum. Habis kita ambil tiket, dia masuk balik. Jarang dia senyum 24 jam. Sekarang dah guna Touch and Go, dah guna Smart Tag ni, baru punya ni, mana tanpa nak sebut tak erti. Kalau dulu pekerja tol, dia pun ambil grease ni, insurans ni. Insurans ni lutut lah dah, mana siku. Boleh lus tangan ni. Kena 1 juta kereta sehari. Wah. Sebab tu orang yang buat kerja tepi jalan tu, dia tak bubuh orang bangla. Dia letak patung aja, hujan ke tak hujan ke aku suka hang. Dia letak patung bateri satu jalan. Kalau dulu bangla tu buat tu, lenguh nak.
Allah, budak-budak bagi parking tiket tu, dia kan senyum sebab dia tahu tu bukan kereta dia. Dia bangga tak Mercedes masuk 1 juta tu masuk Lexus 1.2 juta. Dia tak bangga. Pasal apa? Bukan kereta aku. Lepas tu kereta ni keluar pula, dah habis shopping, keluar pula bagi duit. Adakah dia bangga kereta tu? Dia sedih kereta tu keluar? Tak sedih juga, sebab kereta tu bukan aku punya. Aku cuma jaga. Masuk pun aku tak bangga, keluar balik pun aku tak sedih, sebab aku cuma menjaga parking. Kita pun lepas tu lah, Allah parking je harta kat kita. Allah park sekejap, Allah parking sekejap, nama dia baramah. Allah parking kat kita, nama dia kebun, nama dia rumah, nama dia pinggan pairek, kelorok. Allah parking saat, Allah parking kat anak kat kita, Allah parking kita suami. Tumpang parking. Nanti Allah nak dia ambil balik tak? Dia ambil dengan kita pun dia ambil. Jadi kalau orang tumpang parking, buat apa kita rasa bangga? Bangga dengan menantu. Lawa macam sarimah. Duk bangga lah. Bangga dengan kerja menantu. Kerja gaji 5 angka. Di mana kerja dia? Indonesia. Oh patutlah. Indonesia 10 angka pun boleh, triliun, bilion. Bagi manusia dia suka bangga macam tu. Bangga buat apa? Allah bagi pinjam. Saya adalah kebun sawit dalam tak banyak lah 400 ekar. Tu saya duk bangga lah. 400 ekar ni aku dapat sawit ni, berapa persen aku nak bagi kat isteri, berapa persen nak bagi kat mak bapak, berapa persen nak bagi kat anak, berapa persen nak simpan, berapa persen fi sabilillah. Kena buat lah tu. Ada bahagian fi sabilillah yang kita duk baca dulu ni, untuk kita punya wakaf saham kita di akhirat. Baik, kepada ibu bapa, keluarga, tetangga dekat dan jauh, anak yatim, orang semekin, mereka pun tidak cinta lagi. Bila dah jadi kaya, mak pak pun lupa. Dah jadi kaya, penyanyi tersohor, mak dia jadi babu. Mak jadi babu. Kalau orang Penang, mamu tu apa? Mamu. Makcik jantan lah. Kalau makcik perempuan, mami. Kalau babu, pekerja jantan. Kalau pekerja perempuan, mana faham? Tak faham sudah. Jauh kono, nak bagi ke babi tu jauh kan. Mamu, mami, babu, babi. Nak kono ke babi tu pusing jauh, bagi faham lah. Dia jadikan mak dia tu babu. Mana ada babi tu tahu betul ya? Ingat aku ni babu hang. Ni ada seorang penyanyi yang jadikan mak dia babu. Penyanyi ni. Tak percaya tengok, hapuslah air matamu. Syarifah Haini jadi penyanyi. Mak dia siapa nama? Nomadiah. Jadi hamba dia. Dia buat balik Brori Marantika. Layan tak layan macam hamba mak dia. Allah. Padahal mak dia lah duk goreng pisang lah. Bila dah jadi penyanyi lupa. Seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Lupa mak tu. Allah bagi nikmat, dia lupa. Lagi dia lupa pada siapa? Lupa pada keluarga. Lupa pada keluarga ni siapa? Dajjal suci. Filem apa? Dajjal suci. Lupa dekat pak, lupa dekat anak. Tambah pula anak tu pula OKU pula. Dia pula jadi orang hebat. Dia lupa pada anak dia, dia lupa pada keluarga dia. Ni filem Dajjal suci pula. Lupa kepada jiran dekat dan jauh. Jiran tu lah yang duk tolong lah. Bila dia kaya tak mau dah duk di kampung jiran, tak mau dah I nak duduk dekat kondominium. Bukan kondo ya, kondominium terus. Orang sebut kondominium, dia tak kondominium. Belasalah. Dia kata ada privacy sikit. Macam di kampung I dulu kan, aduh, padahal kampung tu lah yang tolong dia selamatkan daripada banjir.
Tapi bila dia senang, dia lupa. Dapat nikmat, dia lupa. Dia lupa pada anak yatim, lupa pada orang miskin. Bila masa dia nak ingat anak yatim dan miskin? Bila sakit. Panggillah 2 van, 3 van main baca Yasin. 2-3 malam bawa lah budak-budak tahfiz pakai serban, pakai jubah, mai baca Quran di rumah dia. Masa tu baru ingat. Ataupun dia lupa. Mereka pun tidak cinta lagi kalau mereka bersahabat di samping sebagai dikatakan di ayat tadi. Sahabat itu hanya mendatangkan keuntungan dan harta kepada mereka. Kalau mereka ada kawan, mereka hanya berkawan dengan orang yang boleh mendatangkan kekayaan, yang mendatangkan keuntungan. Kita yang tak boleh bawa untung pada mereka, pandang sebelah mata pun tak. Dia pilih dah kawan. Dia tengok mana kawan yang boleh bagi projek, mana kawan yang boleh bagi dia seronok, mana kawan yang boleh tolong dia up lagi, maka itu kawan dia. Tapi kalau kawan nak menumpang, tak ada apa keuntungan dia bagi pada kita, aku tak mau kawan dengan dia. Ini ciri-ciri orang yang bakhil. Maka orang yang macam ini, mereka telah mendekati kepada pintu gerbang kekufuran. Amat berbahaya. Jadi kalau kita sekarang dapat nikmat, anak kita sekarang dapat nikmat, tolong peringatkan ayat ni. Takut-takut besok dengan kita dia lupa. Takut besok dia lupa dengan kita. Dah kaya sangat, dah senang sangat, tak ada masa tengok mak. Mak sakit tak tengok, mak panggil tak balik, telefon tidak, tanya khabar tidak. Lah mak mari sorok-sorok duduk di barakah. Anak tak tahu pun mak duduk di barakah. Tuan-tuan tahu lah ada pelajar kita macam tu. Dia tak mau bagi tahu, dia kata dia kecil hati dengan anak dia. Sampai pesan kat saya, kalau dia mati jangan kabur kat dia. Ustaz tanam saya, siap bagi duit kat saya lagi. Kalau mati saya ustaz ni diuruskan dia. Subhanallah, kecil hati sungguh mak ni. Kita takut kawan kecil hati, tapi mak kecil hati kita tak takut. Bapak terasa hati, kita tak terasa. Yang terasa kalau makwa kecil hati, susah hati. Mak susah hati, dia buat bodoh ya. Makwa dia susah hati, sedangkan mak tu lagi besar beratus kali ganda pada makwa tu. Maka menyembunyikan apa-apa yang telah diberikan Allah daripada kurnianya, bukan saja bakhil, tidak mau mengeluarkan harta, malah lebih luah daripada itu. Bakhil kedekut, bakhil menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala bagi. Lah kita belanja orang bila? Ustaz Ahmad lah belanja saya bila? Tanya Ustaz Ahmad, bila Ustaz Ahmad belanja saya laksa? Lah bila? Bila kita belanja kawan kita nasi goreng, nasi lemak? Bila kita panggil orang kampung main makan di rumah? Bila kita hantar makanan pada jiran? Bila kita masuk duit dalam tabung? Bila kita pergi sedekah ke orang yang kita jumpa tepi jalan? Satu. Dua, menyembunyikan nikmat, tak pakai. Gelang emas simpan tak pakai, cincin tak pakai. Kalau tak pakai jual lah makcik. 6 harakat. Sayang, ni mah lama ni, bukan mah sekarang. Tu pakai lah. Takut. Pakai takut, simpan saja. Zakat kena bayar tak lagi. Kalau gitu bagi ke anak-anak, sayang lah, tunggu makcik mati baru bagi. Pakai tidak, bagi ke anak tidak, sedekah kat masjid tidak, sedekah kat orang tanah runtuh tidak, sedekah dekat orang banjir tidak. Ataupun tuan-tuan ada, Allah bagi nikmat, simpan, nama dia pinggan mangkuk,
Tapawai tu daripada mak induk sampai hak kecil, sampai ke cucu, duk susun dalam almari macam piramid. Hak besar kecil halus. Jenis apa makcik? Bekas ni tapawai tak pakai, sayang lah. Pasal apa tak pakai? Beli saja. Orang perempuan ni paling sayang tapawai. Punya besar jenama tapawai ni, sampai semua jenis plastik tapawai semua. Plastik aiskrim tu pun tapawai. Punya glamour tapawai ni. Kalau kita bagi kat jiran bekas bihun, buh tapawai, jiran tak pulang balik minta. Ada bekas tapawai tu. Sayang, tapi kita tak pakai. Allah soal tak? Soal. Kenapa tak pakai? Dah beli tak pakai. Allah bagi katil tilam elok-elok, pergi tidur atas lantai. Kenapa tak tidur atas tilam? Sayang. Belai kalau sakit pinggang. Tak pakai. Jadi tuan-tuan, pakai. Tunjuk. Bukan tu riak. Memakai nikmat yang Allah bagi merupakan suatu kebaikan. Itu bukan sombong, itu bukan riak. Allah suka nikmat yang Allah bagi pada kita, kita pakai. Allah suka. Sebab tu saya baju tukar-tukar, sebab orang bagi. Orang bagi nikmat lah, tak payah beli kain. Orang sedekah kain. Kerja saya buat baju, pergi tempah kat Tanjung Tualang, menyejuk. Sebab saya nak ikut pattern saya. Punya banyak tailor, hak tu je. Hak lain tu semua seller, bukan tailor. Papai and Salman. Saya kata buat collar warna brown. Dia tak bantah. Okey, boleh. Confirm warna brown confirm lah warna brown. Bila hak tailor lain pula saya kata ni buat semua warna brown Datuk, tak masuk lah kain warna ni, dia brown. Aku kata brown lah. Dia duk kira tak masuk lah, dia macam tak, dia macam apa hang strike apa benda strike aku tak faham. Striking ke apa, kebala semua tak masuk, color tak kena macam baju Datuk warna-warni. Tiba-tiba macam lain kalau ada macam Datuk ni macam ni warna brown, so okey lah, ada collar brown kena nampak matching lah kan. Tapi baju Datuk ni warna biru semua, tiba-tiba collar warna brown, pelik Datuk. Pelik itulah yang saya nak. Dia pula nasihat kita pula. Saya nak hak jenis ni lah. Collar saya semua brown. Collar baju Melayu ke, collar kemeja ke, semua brown. Kemudian saya kata kat Cina tu, aku nak collar tu nipis, kecil ni, jangan besar. Oh baik, boleh. Lembut Cina tu. Mai hak boleh kalau boleh kecil dah, boleh. Mai tu dia besar. Mengalahkan zaman 70-an. Allah bagi kat saya, orang hantar baju, saya pakai. Cina upah murah RM75. Dah dapat. Alhamdulillah. Tak pakai kan dosa pula. Pakai. Satgi malam baju lain, siang baju lain, sembahyang Jumaat baju lain, masuk TV baju lain. Paling saya seronok bila hak telefon saya tu, Kak Som telefon. Kak Som tengok baju Datuk pakai tu, kain Kak Som bagi kah? Dia hak Kak Som punya. Tu lah duk kata hak ni aku bagi kat dia. Oh, kita rasa seronok pasal orang bagi, kita pakai, dan dia pun rasa seronok sangat, dia dapat pahala. Sebab tu kalau sejadah ada di surau masjid, pakailah. Dia duk bergulung bola stor siapa? Tinggi macam kedai kapet. Tu kalau Tok Siap nak ambil, jatuh lah sejadah atas dia, mati tu. Jenuh bombak jari pula. Kalau dah banyak sangat, talalah kat orang lain. Kami kapek tak mau dah, banyak dah, anak-anak makan, pergi bagi kat surau tu, pergi bagi kat masjid tu. Tak, selagi boleh terima. Macam kita lah orang miskin, datang NGO bagi bantuan, datang NGO bagi beras ambil, datang ngor bagi beras ambil, datang ngok bagi beras pun ambil. Nak letak taman, beras tu dah 20 kampit, nek sengit sebelah dah rumah papan tu. Bagilah dekat orang lain yang tu pun susah tak dapat, makcik leha tu pun susah tak dapat, opah cik pun susah tak dapat.
Kak Som lagi susah, terus tak mari hari ni pun tak dapat lagi. Pi mana Kak Som? Pi klinik Kak Som ni. Ganti Ustaz Ahmad. Depa kata kalau kita biasa duduk tempat orang tu, esok orang tu penyakit dia main kat kita. Ustaz Ahmad. Kita tengok-tengok kursi roda juga, berhati-hati Ustaz Ahmad ni. Kata orang lah. Kan orang-orang kata kalau anak dara ni berubah banyak tempat, dia nikah banyak. Tak tahulah, kata orang. Baik, kemudian misalnya seorang yang telah mempunyai pengetahuan yang luas dalam perihal agama, tinggal di dalam satu desa atau negeri yang penduduknya tidak faham agama, tetapi si alim tidak mau mengajar, itu pun nama dia bakhil. Tu dia. Luas ada makna bakhil. Bukan setakat harta ya. Tadi saya sebut dah, tak ada berzikir, tak ada semayang sunat. Dekut. Termasuklah kedekut tak nak mengajar orang. Dia alim dia seorang. Dia tak nak mengajar, tak mau. Geleng kepala ni, tuan mengajarlah kami tak tahu dia. Tak mau. Itu pun nama dia kudukut lah. Baik, tandakan di situ. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.